أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا لمؤلف الكتاب ومعلمنا ومشايخنا وأمهاتنا وآبائنا وللمسلمين والمسلمات شيء للهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا وكنا فاعلين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولئك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نوينا التعلم والتعليم والتزكي والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله وطاعة إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan dipilih oleh Allah taala untuk kita teruskan lagi pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Kita sampai muka surat 9 atas sekali atas sekali. Yang Rumi muka surat apa ya? 13. Yang Rumi muka surat 13. Yang Jawi muka surat 9. Ada dua mazhab. Mazhab Rumi dengan mazhab Jawi. Kita masih lagi dalam fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Kita ambil tu dan hadis Nabi SAW dan segala ilmu yang memberi manfaat sampai situ dan kerana banyak ini segala faedah. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita undur sikit. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala ilmu yang memberi manfaat. Jadi kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, setengah daripada faedah telinga ni dari segi sudut akhirat, maka sudah tentu telinga ini adalah untuk mendengar Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara setengah daripada faedah kata ulama. Walaupun matanya buta tetapi telinganya dengar, maka faedah telinga itu bangsa akhirat, maka tak lain dan tak bukan untuk mendengar kalam Allah Ta'ala, Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan segala ilmu yang memberi manfaat. Maka daripada telinga lah maka seseorang itu boleh mendapat ilmu daripada apa yang dia dengar. Apatah lagi ilmu yang dia dengar itu
ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Maka kata ulama, ilmu yang memberi manfaat ni ada 7. Ada ciri-ciri ataupun ada 7 ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kita sebutkan dah dalam pertemuan yang lalu. Tak lain dan tak bukan, ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang dia ada itu memberi manfaat. Tandanya apa? Ilmu itu memberi manfaat, iaitu pertama, khasyatullah, takut dia kepada Allah. Makin kuat takut dia kepada Allah. Tapi kalau dia ada ilmu ataupun dia belajar, dia dengar ilmu tersebut, tapi makin dia tak takut dengan Allah, bahkan makin kuat dia langgar perintah Allah, artinya ilmu yang dia dapat itu bukan ilmu yang manfaat. Bukan ilmu yang manfaat. Maka ilmu yang manfaat iaitu ilmu yang menambahkan takut dia pada Allah. Jadi kita boleh ukur, tuan-tuan. Kita boleh ukur ilmu yang kita ada ni betul-betul ilmu yang manfaat ataupun tidak. Adakah kita makin takut kita pada Allah Ta'ala? Dalam erti kata lain, makin kita kuat amal ibadah, makin kita banyak buat amal soleh ataupun tidak? Ataupun makin belajar, makin kita sambil lewa mudah tinggalkan perintah Allah Ta'ala. Artinya itu bukan menunjukkan dan menyatakan bahawa ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Bahkan kata ulama yang kedua, ilmu itu ilmu yang manfaat adalah dia dapat memandang keaiban diri dia. Dia dapat tengok aib dia. Orang yang ilmu itu bermanfaat, dia nampak akan kekurangan diri dia. Dia nampak keaiban diri dia. Tapi kalau sebaliknya, ilmu yang dia ada tu nak menyatakan ilmu tu tak manfaat, maka dia nampak keaiban orang lain. Orang lain ni jahil belaka, dia kata. Apa tak belajar? Tengok aku belajar, pandai. Dia nampak aib orang. Dia nampak kekurangan orang. Maka artinya ilmu yang ada pada dia itu ilmu tak manfaat. Lepas tu makin tinggi, makin belajar, maka dia nampak kekurangan dia. Dia nampak keaiban dia. Sebab tu kita belajar ni bukan nak buka aib orang, bukan nak tengok kekurangan orang. Tapi sebenarnya makin kita belajar, makin banyak sebenarnya kita tak tahu. Makin banyak kita belajar, makin kita tak tahu. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni sangat luas. Yang ada Allah Ta'ala bagi pada kita tu ibarat seperti mana kalau duk cecah air dekat air laut tu, duk angkat jari kita tu, tengok pada ujung jari itu setitik tu, itulah ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Tak banyak mana pun. Hal yang lain tu semua ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak adalah apa yang kita nak banggakan, nak dilebihkan. Kerana orang yang ilmu yang manfaat, maka dia sentiasa melihat akan keaiban diri sendiri. Keaiban diri sendiri. Yang ketiga, ilmu yang manfaat apa dia? Iaitu ilmu yang dapat menambahkan amal ibadah dia kepada Allah. Ilmu yang dia dapat itu ilmu manfaat, maka ilmu yang dia dapat itu dapat meningkatkan serta dapat untuk dia melakukan amal ibadah kepada Allah. Kerana ilmu itu sangat penting. Lepas tu kata ulama, al-ilmu imamul amal. Ilmu tu imam, ketua dalam kita nak beramal. Jadi apatah lagi dalam ubudiyah, perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka sudah tentu dalam kita nak melaksanakan ibadah memerlukan kepada ilmu. Maka ilmu yang manfaat ini, maka dia dapat merealisasikan, dia dapat mengaplikasikan dalam untuk dia amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Artinya dia dapat amalkan dalam kehidupan dia, walaupun sikit. Sikit. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan tunggu ilmu tu dah banyak baru nak beramal. Tunggu ilmu tu dah banyak bertimbun baru nak beramal. Tak. Mana tahu walaupun sikit tu, terus saja amal. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Bagi kita mati pun tak tahu bila. Sampai Nabi SAW pesan, Nabi kata, badirul bil a'mal salih. Segera kalian dalam melakukan amal soleh. Ada ilmu sikit, cepat buat. Segera, jangan tangguh-tangguh. Badiru bi amal soleh. Nabi suruh cepat, Nabi suruh segera. Jangan bertangguh-tangguh dalam kita melakukan amal soleh, ibadah. Nantilah dah pencen, nanti baru pergi belajar. Ada masa lapang, nantilah baru pergi belajar. Nantilah. Orang suka nanti ni tuan-tuan, itu dia sudah tertipu dengan helah syaitan. Nanti. Sebab itu tuan-tuan, mana-mana amal yang baik bila terlintas di hati, cepat-cepat buat. Jangan tangguh-tangguh. Yang mana terlintas di hati hak nak buat, maka cepat-cepat buat. Jangan bertangguh. Maka syaitan ni suka menangguh-nangguh. Supaya kita ni sampai tak buat. Sampai kita tinggalkan. Sebab itu Nabi kata, badiru bil a'mal salih. Segera. Jangan bertangguh. Qabla an tusyaghilu. Sebelum, kata Nabi SAW, sebelum kamu disibukkan dengan macam-macam tuan-tuan. Sebelum disibukkan dengan dunia, dengan harta, dengan keluarga, dengan anak-anak dan sebagainya. Maka sebab itu jangan bertangguh-tangguh. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kesian orang tua ni, makcik-makcik, pakcik-pakcik, tak ingat masa dia pencen bersara, itulah masa dia nak banyak pergi masjid. Lama dekat sikit kat surau, dapatlah duduk dalam kuliah maghrib ke kuliah isyak. Tapi tuan-tuan, hari ni kalau kita tengok anak-anak yang dia ada tu, kadang-kadang lepas pencen pula makin sibuk, kena jaga cucu. Kena jaga cucu. Sibuk pula dengan cucu. Dah jadi pengasuh pada anak dia pula. Sebab tu tuan-tuan, saya ingat pesan guru kami, dia kata apa? Kalau boleh, jangan duk hantar anak tu pada orang tua jaga. Kalau boleh, carilah mana-mana pengasuh tuan-tuan. Sian orang tua tu lah masa dia nak baca Yasin, dia nak beramal, dia nak berzikir, dia nak pergi masjid. Tak lama tak nampak Mak Haji, sibuk dengan cucu sat. Anak nak hantar pengasuh tu, dia kata mahal lah pula. Mak murah sikit. La ilaha illallah. Ingat mak tu orang gaji ke tuan-tuan? Pengasuh ke bibi? Sebab tu Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Salah satu tanda akhir zaman, hampirnya dengan kiamat, iaitu ibu bapa yang melahirkan siapa? Tuan. Ibu bapa melahirkan tuan. Tuan-tuan faham? Ibu melahirkan tuan. Ibu melahirkan anak. Jadi anak tu dah besar, dah kahwin, dia pula ada anak. Dia ada anak tu, cucu dia lah. Maka dia hantar kepada mak dia. Maka ibarat pada tuan. Tak apalah mak, bolehlah tolong saya bagi 300. 300. Okay, besar ni mak, 300 ni kan, 300 okey lah tu. Allah, dia lahirkan tuan dia tuan-tuan. Lepas tu macam mana hak susah, macam ni susah sendiri tuan-tuan. Jangan susahkan orang tua. Jangan susahkan orang tua.
Allah. Sian dia, umur 60 tahun menjaga cucu lagi. Sembahyang Isyak asyik pukul 5 je. Sembahyang Isyak asyik pukul 5 je tuan-tuan. Ya Allah. Dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu ibadah ni jangan tangguh-tangguh. Segera buat. Bila ada niat satu perkara yang baik tu buat, tuan-tuan terlintas, cepat-cepat. Jangan bertangguh. Maka sebab itu ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ciri ilmu manfaat itu iaitu benci kepada dunia, berpaling kepada dunia. Kalau ilmu tu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat pada dia tu, makin tidak gemar kepada dunia, makin dia berpaling kepada dunia. Bukan makin cinta makin kasih. Kalau makin cinta makin kasih, tuan-tuan, itu ada something lah ilmu yang ada pada dia. Makin cinta makin kejar dunia. Ilmu yang ada tu maknanya ilmu yang tidak bermanfaat. Kerana dunia ni, sebelum kita tinggalkan dunia, tuan-tuan, sebelum kita meninggal dunia, kita kena tinggalkan dunia. Sebelum kita meninggal dunia, kita kena tinggalkan dunia. Faham? Saya pun tak faham. Sebelum kita meninggal dunia, kita kena tinggalkan dunia. Artinya masa dalam hidup ni, belum lagi kita mati, kena usahakan jangan ada dunia tu dalam hati. Kena tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Jangan sampai ada di hati. Hak dunia ni kalau boleh hak di tangan je, tuan-tuan. Di tangan. Dunia tu di tangan, harta tu di tangan. Bila di tangan, dia mudah untuk ditasarruf, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, dimanfaatkan, digunakan ke arah kebaikan. Sebab tu sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, jutawan dan sebagainya, tuan-tuan, harta dunia di tangan. Orang minta sedekah, dia bagi. Orang minta derma, dia hulur. Orang minta infak, dia bagi. Bila di tangan, mudah sajalah. Tetapi bila di hati, tuan-tuan, itu yang payah. Bila di hati, itu yang payah, tuan-tuan. Jadi kita nak minta derma sikit boleh. Asyik muka awak, tak sudah. Tak ada orang lain ni. Tak, nampak? Sebab apa? Dia di hati. Sulit, sukar, susah untuk diinfakkan, diberikan. Sebab tu ilmu yang manfaat ini makin kurang gemarnya kepada dunia, suka kepada dunia, bahkan makin benci kepada dunia. Dan yang kelima, kata ulama bahawasanya ciri ilmu yang manfaat adalah makin cinta kepada akhirat. Cinta kepada akhirat. Orang cinta kepada akhirat, maka salah satu tanda dia adalah dia sentiasa mempersiapkan diri dia untuk kembali kepada akhirat. Apa persiapan dia? Maka dia tekun dalam melakukan amal ibadah, ketaatan kepada Allah. Tanda dia cinta akhirat, maka dia dah buat persiapan dah. Dia dah buat prepare dah. Sebab nak balik kampung ni. Nak balik kampung. Orang nak balik kampung apa, tuan-tuan, ciri-ciri dia? Sediakan beg, packing, masukkan barang, apa semua, dia nak balik. Itu ciri-ciri orang nak balik kampung. Kampung kita akhirat, tuan-tuan, abadan abada, kekal abadi sana. Maka ciri dia kita persiapkan dengan bekalan-bekalan amal soleh, ibadah kepada Allah. Itu orang yang cinta akhirat. Maka ilmu yang manfaat itu adalah makin kecintaan dia, kegemaran dia kepada akhirat. Ini mudah-mudahan, tuan-tuan, kita berada dalam majlis ilmu ni, salah satu menyatakan kepada cinta kita kepada akhirat. Sebab dalam kita proses prepare, buat persediaan untuk kita kembali pada akhirat, iaitu belajar, menuntut ilmu. Mudah-mudahan, insya-Allah. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Dan yang keenam, apa dia tuan-tuan ciri ilmu yang bermanfaat? Dalam hati sentiasa gemar untuk melakukan amalan ibadah kepada Allah. Hati ni cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada kebaikan, gemar. Mana-mana kebaikan amal soleh dia suka. Dia suka. Bila hati ni cenderung kepada amal-amal soleh, kebaikan, kebajikan, maka itu petanda ilmu yang ada pada dia itu ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir kata ulama, yang ketujuh, ilmu yang manfaat itu adalah dia dapat sentiasa berwaspada tentang tipu daya syaitan. Dia sentiasa berhati-hati dengan syaitan laknatullah. Kerana syaitan tak pernah tidur tuan-tuan. Dia tak pernah leka, dia tak pernah jemu. Maka sebab itu orang yang berilmu, dia kena berhati-hati dengan tipu daya syaitan supaya dia tidak terjerumus dengan helah tipu daya syaitan. Ini yang dikatakan sebagai ilmu yang memberi manfaat. Dan kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala lagi, dan kerana banyak ini segala faedah, adalah pendengar itu lebih afdal, lebih terutama daripada penglihat. Jadi kata Musannif rahimahullahu ta'ala, dengan sebab faedah ni, telinga ni, faedah ni yang sangat banyak, artinya nak menyatakan bahawa antara telinga dengan mata, maka sudah tentu telinga itu lebih afdal, lebih utama daripada mata. Daripada mata. Kalau nak dikomparekan, nak dibandingkan, maka dilihat sebab banyaknya faedah pada telinga ini, maka bila nak ditentukan yang mana satu lebih afdal antara mata dengan telinga, maka sudah tentu telinga itu lebih afdal daripada mata. Tapi bukanlah lepas ni kena butakan mata. Macam apa? Piramli. Ambil garpu lepas ni cucuk mata. Asal Mak Haji? Telinga lebih afdal daripada mata. Dari segi faedahnya tuan-tuan, artinya kata ulama, ada orang tuan-tuan mata dia buta. Mata dia buta, tapi masih lagi boleh belajar. Kerana dia boleh mendengar. Masih lagi dia boleh membaca Al-Quran. Masih lagi dia boleh menghafal Al-Quran. Masih lagi dia boleh menghafal hadis dan ilmu-ilmu yang lain, berbanding yang buta. Berbanding yang buta. Maka sebab itu telinga itu lebih terutama, lebih afdal daripada mata. Daripada mata. Sebab apa? Kerana kebanyakan faedah penglihat itu, kebanyakan faedah mata itu bangsa dunia, dan kebanyakan faedah mendengar, iaitu telinga itu bangsa akhirat. Maknanya faedah telinga ni banyak kepada akhirat, jika kita gunakan untuk akhirat. Jika tak pandai guna juga, banyak kepada dunia juga. Banyak kepada dunia. Maka sebab itu salah satu daripada kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tak silap saya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan apa? Nak direlatekan, nak dikaitkan dengan telinga ni, dia lebih afdal daripada mata. Sehingga kan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, dawim ala sima'i mawa'is. Beliau kata, hendaklah selalu dengar nasihat yang baik-baik. Telinga ni, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dawim ala sima'il mawa'is, sentiasa selalu suka dengar nasihat-nasihat yang baik, tazkirah, ceramah, majlis ilmu. Selalu gunakan telinga untuk dengar-dengar nasihat-nasihat yang baik. Fa innal qalba, maka sesungguhnya hati itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, iza ghaba anil mawa'is ama, kerana hati itu
ketika mana kosong daripada nasihat yang baik, maka akan buta hati tersebut. Akan buta hati tersebut. Maka sebab itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, telinga ni selalu gunakan nasihat-nasihat yang baik. Ceramah-ceramah, tazkirah. Kerana bila mana kita tak jadikan telinga ni saluran kepada sesuatu yang baik, Al-Quran, hadis, ceramah, tazkirah, nasihat-nasihat yang baik, maka lama kelamaan hati ni dia boleh menjadi buta. Menjadi buta. Sebab tu tuan-tuan jangan tinggalkan kuliah, jangan tinggalkan majlis ilmu lama. Lama. Sampaikan kata ulama, cukup dia 3 hari kalau tak duduk dalam majlis ilmu, hati boleh keras. Hati boleh keras. Hati boleh keras. Itu baru 3 hari. Kalau 40 hari tuan-tuan, hati terus mati terus. Hati terus mati. Dah lama tak nampak Haji. Lebih dah sebulan tak nampak. Sedap pula lama tak nampak. Dia dah payah tuan-tuan. Dia payah. Sebab tu hati-hati, jangan sampai kita sehari-hari tu tak dengar nasihat-nasihat, tazkirah, ceramah, ilmu-ilmu yang baik. Kerana itu boleh menghidupkan hati. Fa innal qalba, maka sesungguhnya hati itu iza ghaba, bila dia kosong, anil mawaiz, daripada ilmu tazkirah, majlis ilmu, ama, maka hati itu akan buta tuan-tuan. Hati itu akan buta. Artinya betapa penting telinga ni. Betapa penting telinga ni tuan-tuan. Ya, walaupun duduk dalam kereta, radio tu kena hati-hati. Biar hak dengar yang baik-baik. Saja je Ustaz nak suka-suka ni, yelah, dia kesan juga pada hati. Tak dengar lagu rock, hati pun boleh rock tuan-tuan. Rock apa ni? Keras tak? Batu. Mula kaki goyang. Tak. Lepas tu tangan goyang. Lepas tu hati goyang tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kesan tu apa yang kita dengar. Maka sebab itu telinga ni dia salah satu daripada saluran yang akan masuk pada hati. Kata ulama, hati ni ibarat macam kolam. Kolam ada 7 saluran. Saluran itu ada 7 tu, termasuklah mata, telinga, tangan dan sebagainya. Maka kalau 7 saluran tersebut masuk daripada air yang kotor, maka kolam itu akan menakung air yang kotor. Maka begitulah kata ulama, hati ni sebagai kolam. Bila kita tak filter tuan-tuan, tak tapis ni saluran-saluran ni, telinga, mata, maka menjadi hati akan kotor. Bahkan akan keras, bahkan lama-lama akan mati. Akan mati. Maka sebab itu kelebihan telinga itu lebih daripada mata, kerana kebanyakan faedah mata itu kepada bangsa dunia dan kebanyakan faedah telinga itu bangsa akhirat. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada tuli. Tuli iaitu pekak. Maka sebab itu kita dapati orang yang buta, orang yang buta lebih sempurna daripada yang tuli, iaitu yang pekak. Sebab tu ramai tuan-tuan hafiz Quran buta. Pak kita ni payah sikit, jarang. Kalau tuan-tuan duduk kat negara Arab, berlambak tuan-tuan. Berlambak. Dia buta tapi hafiz Quran. Hafiz Quran. Ramai yang hafal Quran tapi buta. Walaupun mata dia tak nampak, tapi telinga dia dengar, maka dia boleh hafal Quran. Sebab itu ramai yang hafal Quran tu buta. Tapi tak ramai tuan-tuan yang pekak tapi melihat. Dia melihat, dia boleh lihat, tapi dia pekak, dia hafal Quran. Dia hafal Quran. Tapi ramai yang buta,
walaupun dia pekak, yang buta tu lebih sempurna daripada yang pekak. Sebab tu ramai hafal Quran orang yang buta, ramai tuan-tuan, berlambak. Masa saya belajar dulu, satu kelas berapa orang buta, tapi hafal Quran 30 juzuk. 30 juzuk. Kita surah lazim pun juzuk 30 pun payah nak hafal. Tak buta tu, tak buta. Guru hadis saya pun buta, hafal Quran 30 juzuk, hafal hadis beribu, tapi dia buta. Sebab itu yang buta itu lebih sempurna daripada yang tuli. Itu tuan-tuan, kalau dekat negara Arab tu, yang bawa teksi tu biasa-biasa pun hafal Quran juga. Bawa teksi tapi hafal Quran. Itu dah biasa dah tuan-tuan di sana, orang yang hafal Quran. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Jadi bagaimana kita nak mensyukuri nikmat telinga yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, iaitu kena jaga daripada mendengar perkara yang dilarang, iaitu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Contoh seperti mengumpat, dalam kurungan membawang. Ngumpat. Saya tak ngumpat Ustaz, saya dengar je. Sama tuan-tuan. Orang yang bercakap dan orang yang mendengar, dosanya sama. Dosanya sama. Nampak? Bayangkan, dosanya sama. Lepas tu nak kena hati-hati. Walaupun dia tidak membawang, dia tidak mengumpat, tapi dia dengar je. Dengar pun jauh-jauh je. Dengar kan? Dia dengar. Kosong, nampak? Sedap cerita, isu sedap. Dia dengar, dia tak cakap, tapi dia dengar dengan telinga. Dosa sama tuan-tuan. Dosa yang mengumpat, menggunakan mulut, dia mengumpat, dosa juga. Orang yang mendengar pun dosa yang sama kepada orang yang mengumpat. Sebab itu, maka orang yang mensyukuri nikmat telinga itu, maka dia menjaga telinganya daripada yang dilarang, seperti mengumpat dan mengadu-ngadu. Dalam kitab yang lain dia tulis mengadu domba. Apa bahasa moden ni sekarang mengadu ni? Ustaz? Mengadu lah. Mengapi-api. Ya? Mencanang ataupun mengapi-apikan, mengadu-ngadu. Dia mengadu. Yang tu dengar juga, sama juga. Yang mengadu pun dapat dosa, yang dengar pun dapat dosa. Dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah, dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah, perkara yang sia-sia, benda lara, dia sedia telinga je, dia tak cakap, maka sama juga dia tidak mensyukuri nikmat telinga. Dan berbantah-bantah, suka berdebat, bergaduh, suka berdebat, bergaduh. Jangan gemar sangat tuan-tuan bergaduh, berdebat ni, buang masa je. Lagi pula zaman sekarang, zaman sekarang semasa nak tunjuk akan kehebatan dia, hujahnya dan sebagainya. Apatah lagi yang dengar tu orang awam, jadi fitnah. Maka jauhkan daripada berbantah-bantah. Ya, walaupun tuan-tuan kita berada di pihak yang benar, tapi bila kita berbantah, berbalah antara satu sama lain, maka akan ditarik akan pandangan rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita diam, walaupun orang kutuk, orang cerca, orang hina, maka dalam masa yang sama tuan-tuan, malaikat duk bantu kutuk cerca orang yang menghina, mencerca kita. Tinggal lagi kena sabarlah. Kena sabar. Bukan senang tuan-tuan, tak tahan. Tak tahan, merah telinga. Kena sabar. Kena sabar. Sebab tu minta doa pada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alni sabura, ya Allah jadikan aku orang yang banyak sabar. Jangan suka berbantah-bantah, walaupun dengar. Dengar pun sama juga. Dan seperti mendengar suara perempuan,
yang bukan ajnabi. Yalah, termasuk kata ulama nyanyi-nyanyian dan sebagainya. Ni payah ni. Ni payah. Dia tanya, kalau rumah saya nyanyi Ustaz, itu lain cerita. Tak, itu lain cerita. Hak ni perempuan yang ajnabi. Dan muda belia jika ditakuti daripada akan fitnah. Akan fitnah. Ini kerosakan ataupun kebinasaan, fitnah. Itu disebut fitnah. Kerana walaupun tuan-tuan dia tak bercakap, dia tak berkata, tapi dia dengar gunakan telinga benda-benda perkara yang dilarang ni semua. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dalam kitab Nasa'i Ad-Diniyah, orang yang menggunakan telinga kepada perkara-perkara yang dilarang ini, maka hak yang didengar tu, yang dilarang itu, yang didengar perkara yang haram tu, itu sudah menjerumuskan dia termasuk dia itu orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Dia tidak mensyukuri nikmat telinga tu. Kata Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, orang yang menggunakan telinganya perkara yang dilarang, yang haram, maka artinya dia telah berada dalam kategori orang yang kufur nikmat. Bukan mensyukuri nikmat, kufur nikmat. Na'udzubillah. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan seperti serunai. Itu di antara perkara yang digunakan telinga, mendengar perkara yang diharamkan. Serunai. Kerana perkataannya itu menyalahi ia akan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Serunai itu, itu sebagian ulama menyatakan memang alatan yang diharamkan. Maka apatah lagi dengar, dia tak main, dia tak tiup, tapi dia dengar, maka itu termasuk dia kufur kepada nikmat kerana menggunakan telinga kepada perkara yang haram. Maka lazimkan olehmu memelihara mendengar engkau daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia. Jadi oleh itu kata ulama, lazimkanlah, sentiasakanlah duk jaga telinga ni, daripada dengar daripada perkataan yang keji-keji, perkataan yang tak elok-elok, maki, cerca dan sebagainya, dan sia-sia. Walaupun dia tak gunakan mulut, tapi dia dengar. Terdengar tu lain cerita, tapi dia suka dengar, tuan-tuan. Suka dengar. Jauhkan, lazimkan, kena tidak gemar kepada perkara-perkara yang keji, yang hina. Sebab apa? Kerana mereka, kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang menuntut dengar bersekutu, artinya bersama ia, dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Allahu Akbar. Orang yang bercakap tu, tuan-tuan, perkara yang tak baik, perkara yang haram, dan orang yang mengenah tu, dosa dia bersekutu, artinya sama dosa dia, sama berat. Sama berat. Tak ada kata yang guna mulut tu mengumpat, mengkeji, dosanya lebih besar daripada yang dengar. Tak. Dua-dua sama. Dua-dua sama. Sebab itu dalam surah Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala ayat 42, samma'una lil kazib akaluna lisuht. Kata Allah Taala, samma'una lil kazib, mereka yang suka dengar berita perkhabaran yang dusta, yang bohong, akaluna lisuht, dan mereka yang suka makan-makan yang haram. Sama dua-dua. Yang tadi dengar dengan telinga perkara yang tak baik, berita yang buruk, berita yang dusta, fitnah dan sebagainya, dia dengar. Dan orang yang suka makan-makan yang haram, dua-dua, tuan-tuan, dosanya sama, tidak lebih antara satu sama lain. Yang tadi gunakan telinga, yang tadi gunakan mulut. Maka dua-dua bersekutu, iaitu bersama-sama dari segi dosanya, tuan-tuan. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Paling parah, tuan-tuan, teruk, dia memberi kesan kepada hati, boleh mendatangkan penyakit was-was.
Punca daripada mana? Daripada suka mendengar perkara-perkara yang tak elok, sia-sia, yang keji, cerca, hina dan sebagainya. Dan was-was ni bahaya tuan-tuan. Was-was ni bahaya. Artinya dia tidak datangkan ataupun dalam hatinya tidak ada keyakinan 100%. Datang was-was ni, penyakit yang amat bahaya. Was-was. Maka salah satu daripada amalan yang boleh menyebabkan seorang itu mendapat penyakit was-was, iaitu telinga dia selalu dengar benda yang tak baik. Dan nak hilangkan was-was ni bukan senang. Bukan senang. Susah tuan-tuan. Sebab tu juga kata ulama, salah satu daripada penyakit was-was ni boleh dapat, boleh berlaku orang yang selalu gemar ataupun suka duduk lama dalam tandas. Kena jaga-jaga tuan-tuan. Siapa suka tengok FB, WhatsApp dalam tandas, baca surat khabar, salah satu punca boleh mendatangkan was-was, penyakit was-was tu berlama-lamanya dalam tandas, dalam bilik air. Itu tempat siapa? Tempat syaitan. Tempat syaitan. Sebab itu kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pada syaitan yang mendatangkan kejahatan, keburukan, syaitan yang jahat. Maka orang yang suka berlama-lama dalam tandas ni tuan-tuan, akhirnya dia boleh ada penyakit was-was. Penyakit was-was. Was-was. Ambil wuduk pun lama. Orang ambil wuduk sekejap je, dia setengah jam tuan-tuan baru selesai. Daripada baju kering apa semua dah jadi lencun jadinya. Ni mandi ke apa je, dah ambil wuduk, lamanya was-was. Kalau muka, kaki, tangan hak dia basuh bukan 3 kali, 30 kali. Rasa tak sampai. Itu kerja syaitan lah tu. Kerja syaitan. Itu bahaya penyakit was-was ni. Itu baru ambil wuduk, belum lagi semayang. Semayang dia punya talafuznya, lafaznya usalli fardhu sujud. Astagfirullah. Usalli je 40 kali lah. Imam dah habis bagi salam dah. Kesian tuan-tuan. Itu penyakit was-was. Penyakit was-was. Dia menyukarkan dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia jadi imam, parah makmum tuan-tuan. Jadi imam, nyaya kita. Pakat dia duk takbir semula je lah. Sebab itu amalan untuk menghilangkan was-was ini, kata ulama, banyakkan membaca sebagai wirid suratun nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kerja syaitan tu dia was-waskan dalam hati manusia. Biasanya was-was ni tuan-tuan, dia pada nak melakukan ibadah saja. Nak ibadah. Tapi kalau nak ngetes tak ada pula was-was. Asal semalam tak datang rasa was-was pula nak pergi ke tak? Tak ada tuan-tuan. Memang dia suruh perginya tak ada was-was. Tak ada was-was. Nak isap rokok ni was-was, nak syap ke tak, nak isap ke tak, was-was lah. Contoh je tuan-tuan. Tak ada, itu tak ada was-was. Dia dalam ibadah. Banyakkan zikir, baca suratun nas, banyak-banyak kali. Ada satu kes tuan-tuan, seorang ibu, saya dengar pun kesian. Dia ada anak kecil. Dia cerita sini, dia kata, ustaz, saya ni, dia punya teruknya was-was dia ni, Allahumma salli ala Muhammad, kalau dia salinkan pampers anak tu, cebokkan anak dekat tandas tu,
Lepas habis dah selesai dah, maka dia akan cuci tandas tu bilik air tu sebersih-bersihnya. Air kolam habis bersih. Kolah tu habis dia keluarkan air, semua dinding-dinding semua dibasuh, diberus, bersih. Saya kata untunglah. Kalau anak tu berak satu hari 3 kali 4 kali, 3-4 kali lah tu dia basuh bilik air tu. Bersih habis tuan-tuan, semua dinding. Teruknya, parahnya was-was dia tu, memang kritikal lah tuan-tuan. Habis kalau air kolah tu dah penuh, tak, dia buang, dia akan keluarkan. Dia punya perasaan was-was tu masa dia bersihkan cuci tu, seolah-olah najis semua kena masuk dalam kolah, kena pada dinding, apa semua kena. Nampak? Syaitan punya kerja tu. Ya. Belum cerita dia ambil wuduk lagi, memang lama tuan-tuan. Memang lama. Untunglah suami bila air sentiasa bersih. Bersih je. Was-was teruk. Sangat-sangat teruk. Sebab tu hati-hati, jangan layan benda-benda macam ni dan hindarkan daripada gunakan telinga perkara yang sia-sia dan keji, dan jangan berlama-lama sangat di dalam tandas, kerana dia boleh mendatangkan was-was di dalam hati. Was-was di dalam hati. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Kata-kata ni tuan-tuan, percakapan, perkataan ni dia seperti makanan. Seperti makanan. Percakapan yang kita cakap, kata-kata yang kita keluarkan ni, dia seperti makanan. Setengahnya memberi manfaat. Maka antara kata ulama bahawasanya nak kata makanan, kata-kata ni seperti makanan, kerana ada kalanya dengan kata-kata tersebut dia mendatangkan manfaat, iaitu faedah. Ada faedah. Bila cakap yang baik lah, mendatangkan faedah. Sebab tu Nabi kata, cakaplah yang baik-baik. Fakul khairah. Cakap yang baik-baik. Maka kalau tak mampu nak cakap yang baik, maka diam itu lebih baik. Diam itu lebih baik. Auliyasmut. Maka cakaplah yang baik. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Maka orang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dia akan cakap yang baik-baik. Maka dengan cakap yang baik-baik itu, maka mendatangkan manfaat. Maka kalau tak mampu, maka diam itu lebih elok, lebih baik kepada dia. Dan setengahnya memberi mudarat. Kerana ada makanan juga yang bukan mendatangkan manfaat, ada yang mendatangkan mudarat. Makan gula banyak-banyak, kencing manis. Kencing manis mendatangkan mudarat. Begitu juga dengan kata-kata, dia boleh mendatangkan mudarat. Sebab tu ada pepatah Melayu, dia kata apa? Sebab mulut badan binasa. Sebab mulut, tu saya tak tahu, sambung lah. Sebab mulut badan binasa. Sebab mulut tadi mendatangkan mudarat, nampak? Mendatangkan mudarat. Begitu juga seperti makanan. Dan setengahnya yang ketiga, setengahnya perkataan itu seperti penawar, ubat. Ubat sebagai penawar. Dan setengahnya racun. Setengahnya racun. Sehingga kan boleh melukakan hati-hati orang, perasaan orang, dengan sebab mulut, dengan sebab perkataan. Dia boleh ibarat racun, sebagai racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Apa kesannya tuan-tuan bila mana dia tidak dapat menjaga perkataan tu? Maka kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, kesannya berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Kata-kata tu tuan-tuan, dia sentiasa boleh ingat. Sentiasa boleh ingat. Sebab tu orang Melayu ni, lagi orang Melayu tuan-tuan, mudah terguris, mudah terasa, terasa ke hati lah. Mudah sakit hati,
mudah, apa lagi? Sakit hati, apa lagi yang seumpama dengannya lah. Mudah terasa hati tu. Sakit hati, makan hati, apa lagi? Jatuh hati. Semua hati. Kadang orang tu gurau je, dah makan hati, dah pecah hati. Nak orang Melayu lah, bahkan nak kena jaga. Sebab tu perkataan tu kadang-kadang dia simpan lama. Lama. Maafkanlah Haji, benda lama. Tak Ustaz. Bila dikenang kembali, hati luka kembali. Ya Allah. Kenapa? Dia teringat tu perkataan tu. Saya ingat Ustaz sampai mati. Saya ingat dia sebut sampai mati. Nampak? Yang main-main tuan-tuan. Main. Kita orang Melayu lagi pula agak sensitif. Kalau orang Arab tuan-tuan, memang dia tak simpan kat hati pun. Orang Arab tak. Dia hebat dah. Payah kita nak belajar dengan dia. Dia gaduh-gaduh habis itu je mulut. Mulut. Tak ada simpan pada hati. Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari saya nak pergi kuliah, naik bas. Penuh ni. Memang saya tak, sepanjang saya belajar tuan-tuan, saya tak pernah dapat duduk. Sebab penuh macam sardin. Biasa paling tidak pun tuan-tuan duduk kat pintu tu. Jadi penuh ni ramai. Nak jadi cerita satu hari macam mana bas ni dia langgar kereta orang depan. Saya kata sudah habis. Orang Arab ni dia suka cakap tinggi, bukan cakap tinggi, dia cakap kuat. Satu kampung boleh dengar. Kalau isi dia marahkan suami tu tuan-tuan, satu taman tu dengar. Dia punya laungnya. Tak. Dia kata habis langgar. Yang orang kereta pun dah keluar, yang orang bas pun dah keluar. Pom. Kita pun tengok. Ni bertumbuk ni. Bertumbuk dah. Gaduh habis. Lepas dalam 5 minit je dah ma'asalaman wa ila liqa. Salam, peluk, cium, dah selesai. Esok tengok mengetel tuan-tuan duduk. La ilaha illallah. Tak ada. Kalau bertumbuk pun apa lepas tu dah salam dah selesai. Tak ada tuan-tuan, tak ada simpan pada hati pun. Saya dapat banyak belajar tuan-tuan. Saya tengok Allah macam mana hebat dia macam ni. Hebat. Kita langgar set mirror lah tuan-tuan. Report tu tak report. Report tu tak report. Kenal Ustaz. Macam mana boleh kenal? Dia langgar kita saya dulu. Dia ingat. Sampai terkesan. Apa tak lagi cakap benda yang tak baik, kesan tu lama tuan-tuan dalam hati. Banding makanan tu dalam perut. Banding makanan tu kekal dalam perut, dia tak lama. Kerana makanan itu hilang ia dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Kalau kita tidur lama, dia akan hadam, habis selesai lah makanan tu. Tapi tak, perkataan bukan macam itu tuan-tuan. Dia akan kekal dalam hati seseorang itu yang agak lama. Dan terkadang berkekalan ia dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan pencahir, iaitu julap. Pencahir ni ubat pencahir, julap. Dia makan ubat pencahir tu tuan-tuan, hilang habis makanan tu. Tapi perkataan yang tak baik tu, dia akan kekal lama dalam hati. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Masya Allah, seumur hidup tuan-tuan, lama je kekal. Tu yang dia gaduh-gaduh, saya tak akan jejak masjid Ustaz selagi mana orang tu hidup. Amboi, 7 keturunan saya tak akan datang. Gaduhnya pasal tu. Seumur hidup tuan-tuan dia kenal. Lama tak datang surau je, orang tu dah mati dah. Dia datang lah. La ilaha illallah. Seumur hidup lamanya tuan-tuan. Batu hati-hati. Maka jangan ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasalah ia menfitnahkan dan mendatangkan was-was. Sebab tuan-tuan, bila perkataan ni kena pada orang, kena pada manusia, artinya kita sudah buat salah pada orang.
cerca, hina, keji dan sebagainya. Bila buat salah dengan orang, dia kerja untuk taubat tu bertambah. Panjang ceritanya. Kalau sembahyang, puasa, maka dia taubat, dia menyesal, dia taubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, insya-Allah selesai. Tapi bukan bermudah-mudah, jangan langgar perintah Allah Ta'ala. Tetapi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bila melibatkan dengan manusia, dia berat, dia susah. Macam mana sekalipun dia istighfar, dia taubat, selagi mana tak minta maaf dengan manusia yang dia buat silap tu, buat salah, selagi tu tak akan selesai. Mudah cakap tuan-tuan, jangan buat hal lah dengan orang. Jangan buat hal dengan orang. Buat hal dengan dinding ke, kipas ke, tiang ke, tak apalah. Jangan buat hal dengan orang. Jangan buat hal dengan orang. Sebab tu tuan-tuan, ustaz-ustaz ni penceramah ke apa semua, kita khawatir. Banyak cakap ni, 1 jam 2 jam ni, kadang-kadang ada yang terasa. Ada yang terasa. Ni nak kenakan aku ni. Dia kata, ni nak kenakan aku ni. La ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan jangan sangka hak penceramah ni, ustaz ni semua orang suka dah. Tak ada. Sungguh. Sungguh. Saya sendiri pun bukan semua orang suka dah. Ramai rasa yang benci daripada suka. Tapi tak adalah sampai tahap Nabi sampai kena baling batu, kena hina. Tak lagi. Setakat ni saya orang baling karipak, baling keria, baling cekodok, makanlah. Baling batu tak ada sampai lagi. Walaupun ada orang tak suka, orang benci, tapi tak adalah sampai tahap itu. Tapi itu memang sunatullah, biasa tuan-tuan. Kadang-kadang ya kita cakap tu tak ada apa pun. Ada orang dia boleh terasa. Dia boleh seolah-olah kena kepada dia. Memang tuan-tuan, hukum ni memang untuk manusia, bukan untuk tiang, pokok dan sebagainya. Tinggal lagi kita ambil sebagai muhasabah, sebagai nasihat yang berguna untuk kita beri nilai tambah supaya kita jadi hamba Allah benar-benar yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Paling tidak pun tuan-tuan, ada orang datangkan nasihat, sentiasa mengingatkan kita, maka paling tidak pun kita menganggap itu tanda Allah Ta'ala sayang pada kita. Ya, sebenarnya memang kalau kita diberikan nasihat, diberikan teguran, itu tanda masih Allah Ta'ala sayang kepada kita. Allah Ta'ala hantar seseorang, berikan ingatan, berikan nasihat, sebenarnya Allah Ta'ala sayang, kasih pada kita. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan nasihat itu manfaat bagi orang mukmin. Artinya kalau kita dapat nasihat, teguran, alhamdulillah Allah Ta'ala sayang lagi pada kita. Tapi kalau orang tak ada langsung beri nasihat, kita tak rasa ditegur, kita rasa dah betul je tuan-tuan, hati-hati. Itu takut-takut Allah Ta'ala lantak kita tuan-tuan. Lantak. Biarkan. Allah Ta'ala biarkan kita. Habis tuan-tuan. Sebab itu perkara ini sangat penting dalam kita sentiasa kena husnuzan billah, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia menfitnahkan dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Ini kesan tuan-tuan. Bila mana perkataan itu tak dapat dijaga, boleh mendatangkan fitnah, keburukan, was-was dalam kehidupannya, bahkan kehancuran yang sangat besar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya. Maka kena sungguh-sungguh tuan-tuan, kita hidup atas dunia ni, yang Allah Ta'ala beri akal yang sempurna, kena jaga telinga ni supaya kita termasuk abdan syakura, hamba yang bersyukur, bukan yang kufur nikmat. Dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Kerana hari kiamat nanti tuan-tuan, semuanya apa yang kita buat atas dunia akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Hatta tangan, mata, telinga, semua akan disoal, ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itu sifat malu ni sangat penting.
Bila malu ni ada tuan-tuan, hidup atas dunia ni sifat haya, sifat malu ni, maka dia penghadang kepada untuk kita jatuh ataupun melakukan anggota-anggota ke arah kepada yang tak baik. Sebab malu penting. Malu sangat penting. Sebab tu Abu Hatim rahimahullahu taala menyatakan wal haya, dan malu itu yadullu alal aqli, menunjukkan kecerdikan pada seseorang. Malu tu tuan-tuan, ni malu ni, kita hidup atas dunia ni, bila ada sifat malu, itu menunjukkan orang tu cerdik. Yadullu alal aqli, menunjukkan orang tu ada akal. Kama anna adamahu dalun alal jahli, seperti mana orang yang tak ada malu menunjukkan dalil bahawa dia tu orang jahil. Orang jahil. Jadi orang yang cerdik tu bukan pandai bercakap, berhujah, tetapi adanya sifat malu dalam kehidupannya. Apatah lagi malu dengan Allah Ta'ala. Bila tak tahu nak ibadah, malu, maka kita kena belajar. Kena belajar. Maka kalau tak ada malu tuan-tuan, lantak habis ibadah tak buat sebab tak ada ilmu, maka menunjukkan bahawa itu adalah tanda seseorang itu berada di atas kejahilan. Sebab itu Nabi SAW pernah menyatakan, bila mana seseorang itu tidak ada malu, fasna' ma syi'ta, maka buatlah apa yang kamu kehendaki. Buatlah apa yang kamu kehendaki. Wa man qalla haya'u, siapa yang sikit malunya ataupun tak ada malu langsung, sana'a ma sya'ah, maka dia nak buat apa saja buatlah. Begitu juga waqala ma ahabba. Orang yang sedikit malunya, maka dia boleh nak cakap apa saja cakap tuan-tuan. Maka sebab itu, supaya kita dapat menjaga anggota kita ni, maka pendindingnya ataupun penghalangnya daripada anggota daripada perkara-perkara yang tidak baik, maka malu tu sangat penting. Malu tu sangat penting tuan-tuan. Telah berfirman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basar wal fuada kulla ulaika kana anhum mas'ula. Artinya, kata Allah Ta'ala bahawasanya as-sam'a, pendengar, telinga, wal basar, dan penglihat, yakni mata, wal fuada, dan hati, sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Jadi telinga yang kita dengar tu pun akan ditanya, mata yang kita lihat pun akan ditanya, hati yang berkata-kata walaupun tidak bercakap pun akan ditanya. Sebab itu ada maksiat hati. Ada maksiat hati. Sebab tu maksiat tu ada dua, satu maksiat zahir, yang kedua maksiat batin. Maksiat zahir, anggota zahir ni. Maksiat batin tu apa? Merujuk pada hati. Dia tak cakap, dalam hati. Saja je haji ni nak menunjuk-nunjuk ni, dia dekat dalam hati. Dah habis tuan-tuan. Itu dikira maksiat hati, maksiat batin. Sebab tu hati-hati, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu ulaika kana anhum mas'ula. Semua itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Maka justru itu tuan-tuan, marilah kita bersungguh-sungguh menjaga salah satu daripada anggota yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, iaitu telinga. Kita mensyukurinya dengan sentiasa mendengar perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang elok, apatah lagi yang terbangsa kepada akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, kita dapat ilmu serta dapat amal sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi asbab Allah Ta'ala sentiasa membersihkan hati-hati kita daripada sifat mazmumah, supaya sentiasa ada sifat mahmudah, menjadi asbab untuk kita dapat memandang, melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dalam kehidupan kita atas dunia ini, sama ada dalam mimpi maupun mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam
faslun yang ketiga pada menyatakan lidah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Ada soalan? Ada yang tanya? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.